tapi terlajak lebih halal tu. Ikut-ikut contoh mudah lah. Rumah dengan dia, dengan besar family dia lebih kurang 1,000 boleh duduk lah. Dia tak badan lah. Kita pergi buat rumah hak 300,000. Halal duit kita. Tapi kata Imam Ahmad, zuhud khawas, dia tak ambil sampai tengah tu. Dia ambil ngam-ngam. Ngam-ngam hak halal untuk dia. Ini zuhud khawas. Ni bukan berarti dia bagi diri dia miskin. Harta dia diinfak untuk pembangunan orang Islam yang lain dia buat. Tapi untuk diri dia, untuk diri dia. Makan. Dia duit banyak. Nak makan RM1 sepinggan pun boleh. Tapi dia makan ngam-ngam. Cukup macam orang biasa makan. Dia tak lebih. Sebab meninggalkan berlebih-lebihan pada benda yang halal. Imam Ahmad kata hak tu darjat yang kedua. Darjat yang ketiga, yang paling tinggi dalam zuhud. Yang paling tinggi dalam zuhud, iaitu tarku ma yushghilu 'anillah wa huwa zuhdul 'arifin. Meninggalkan apa yang menyibukkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Itulah zuhud golongan arifin, golongan yang kenal Tuhan. Bukan saja berlebihan yang halal, apa saja yang menyebabkan kacau ibadat dia tak ambil. Artinya lagi cukup-cukup dia ambil dia. Kata Imam Ahmad, yang ni zuhud golongan arifin. Sebab tu manusia darjatnya tidak sama di sisi Tuhan. Kalau golongan ini, inilah yang katakan zuhad, yang kemudian ditukar menjadi nama golongan ahli sufi. Ahli sufi. Tapi kalau baju cantik, jubah, serban RM300.5, sidai kot ni. Lepas tu mai abang kata dia wali songo, kita tak ada. Wali sogo. Wali songo ni pun macam-macam. Macam-macam. Sebab kita tak tahu kajian. Mudah-mudahan mereka orang soleh lah. Tapi macam-macam. Macam Sunan Cik Siti Jenal tu, dia ada banyak pandangan dia yang kontroversi tentang Allah. Dia nak macam sama dengan Husin Hallaj yang dihukum oleh Ahlus Sunnah sebagai telah rosak akidahnya kerana menyatakan Allah berada dalam jubah dia. Sunan Kalijaga, sebahagian orang kita tak tahu kerana kita tak buat kajian, tapi sebahagian pengkaji menulis bahawasanya dia ada hubungan juga dengan perkembangan Syiah di Indonesia. Ini wallahu a'lam, mudah-mudahan mereka orang baik. Tapi kita sebab tu kalau nak contohilah manusia yang kita yakin, iaitu Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada soalan? Ada soalan? Saya mengajak di Kuala Lumpur. Sampai tak ada nak jawab soalan, punya banyak soalan. Tapi di IQ ni kebanyakan dah cekap, jarang ada soalan. Ada soalan lah, tak banyak. Jika seorang wanita beragama Islam tinggal dalam rumah dengan perempuan non-Muslim, bolehkah wanita itu membuka auratnya dalam rumah tersebut? Ulama khilaf dalam masalah ini. Saya ingat saya dah hurai dulu, tapi saya nak ringkaskan. Khilaf dalam masalah. Di kalangan mereka, para ulama ada yang menyamakan aurat wanita di hadapan wanita bukan muslimah
sama macam aurat wanita di hadapan lelaki yang ajnabi. Kalau hal itu artinya dia tak boleh buka. Di kalangan mereka menyatakan tak sama. Ni mereka macam dengan lelaki, dengan wanita yang lain juga. Sama, wanita dan wanita dianggap bahawasanya mereka boleh mendedahkan bahagian-bahagian tubuh mereka yang tidak menimbulkan fitnah. Saya tahu soalan ini terutama mereka yang duduk di asrama dan seumpama. Saya katakan wallahu ta'ala alam, ringkas pada isu ni. Itu saya sebut dah. Dia boleh mendedahkan bahagian-bahagian tubuhnya yang tidak menimbulkan fitnah pada diri dia. Sekadar rambut umpamanya, dan bahagian anggota yang mana tidak menjadi buah mulut tentang latar diri wanita. Kerana hatta kalau kita ada satu orang perempuan yang bukan isteri, yang bukan mahram suami kita, ajnabiyah, kita tak boleh cerita kat suami kita bentuk tubuh dia dan seumpamanya, kerana dilarang oleh syarak. Maka syarak bimbang wanita ni akan tengok tubuh dia dan menjadi buah mulut tentang tubuh wanita muslimah. Maka dengan itu maka dia boleh dedah yang perlu sajalah. Jangan mentang-mentang duduk asrama tidur dengan spender macam tu, tak boleh. Dia tak bar sama-sama perempuan, dia kata, kerana itu boleh menimbulkan fitnah, terutama pada zaman ni. Kadang-kadang duduk dalam asrama, ambil gambar lah sekali dan seumpamanya, kemudian gambar tu kawan ni tak tahu hukum apa, dia post pula di dalam internet, dalam apa yang mendedahkan aurat orang-orang wanita muslimah. Solat 2 rakaat lepas akad nikah, adakah sunnah? Sunnah, kerana ada riwayat di mana Nabi SAW mengajar supaya solat 2 rakaat selepas daripada akad nikah, iaitu isteri mengikut suami, solat di belakang suami selepas akad nikah. Dan ini disebut siapa yang ada Puzifah Albani rahimahullah dalam simpunan amalan-amalan yang sunnah yang dilakukan oleh suami isteri, iaitu dia solat 2 rakaat selepas akad nikah. Cium dahi isteri, upacara pembatalan ayat semayang, adakah sunnah? Hak batal ayat semayang, hak malam tu batal ya. Kan? Bila dia bersetubuh dengan isteri dia, batal ayat semayang. Kalau dia sentuh tangan isteri dia dalam mazhab Syafi'i, batal. Dan ini qaul Ibnu Umar dan disebut dalam Muwatta. Tapi dalam sebahagian mazhab Abu Hanifah dan seumpamanya tak batal. Adakah upacara pembatalan ayat semayang? Tak ada. Nak cium dahi isteri ke, nak cium telinga isteri ke, rambut isteri ke, dia cium lah isteri dia. Bukanlah kata hanya boleh cium dahi ya, dia cium tak mana pun. Kan? Jadi tak ada masalah. Ada tak upacara cium tu yang disunatkan? Tak ada. Dan tak disuruh dia pergi cium depan orang ramai. Tak ada pasal. Lepas pada Tok Qadi duk panggil, tolong mas cium kan bani. Tok Qadi tu buat cara tu. Tolong beri penjelasan tentang tahlil